Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa la 'udwana 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin abdika wa nabiyika wa rasulika nabi ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim taslima. La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah lana qulubana fi talabil ilmi warzuqna al-ikhlasa fihi wal amala bihi wan nashra bihi hatta ya'tiyana al-yaqin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma harrimna lazata ma'asatik warzuqna lazata ta'atik. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, al-aman al-aman al-aman. Ya hafiz ya mujib qalisna minal waba. Ya Allah, al-aman al-aman al-aman. Ya hafiz ya mujib qalisna minal waba. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa salam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'. Muslimin muslimah hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. Jadi insya-Allah pada malam ini kita sambung pengajian kita daripada kitab Bidayatul Hidayah yang dikarang oleh Hujjatul Islam Imam Abu Hamid Al-Ghazali rahimallahu taala wa nafa'ana bi 'ulumi fid dharain amin. Iaitu masih lagi bab yang ke-13 berkenaan dengan adab-adab hari Jumaat, iaitu sambungan pada muka surat 92. Kata Imam Al-Ghazali, apabila engkau masuk ke dalam masjid, maka tuntutlah saf yang pertama. Jadi apabila masuk ke dalam masjid, hendaklah dicari saf yang pertama. Mana kata kena datang awal. Kena datang awal supaya dapat duduk pada saf yang pertama. Kerana fazilat orang yang duduk pada saf yang pertama tu sangat besar. Tetapi jikalau orang sudah banyak, jangan engkau melangkahi bahu-bahu mereka. Tapi kalau kata misalnya dah datang lewat, orang sudah ramai, jemaah sudah ramai, janganlah melangkahi bahu-bahu para jemaah yang lain, melainkan duduklah pada tempat yang sedia ada ataupun yang kosong, iaitu tidak melangkahi bahu-bahu jemaah yang lain untuk ke hadapan. Dan jangan kau lalu di hadapan orang yang sedang sembahyang, dan juga jangan pula lalu di hadapan orang yang sedang bersembahyang. Jangan lalu di hadapan orang yang bersembahyang. Kerana orang yang lalu di hadapan orang yang sedang sembahyang itu berdosa. Dan orang yang sedang sembahyang tu dia kena letak sutrah. Dia kena letak sutrah. Begitu juga dengan imam. Imam kena sentiasa letak sutrah di hadapan ketika mana menjadi imam bagi makmum supaya makmum juga mendapat pahala berjamaah. Dan pilihlah tempat duduk yang berdekatan dengan dinding atau tiang sehingga orang tidak melintasi di hadapanmu. Jadi apabila datang, pilihlah dinding ataupun tiang ketika mana kita bersolat supaya tidak ada orang yang melintasi di hadapan kita ketika mana kita solat. Jadi maknanya kita kena cari tiang ataupun dinding untuk kita solat di hadapan tiang dan dinding. Jadi tiang dan dinding itu sebagai sutrah kita. Ini bagi orang yang datang awal. Ataupun orang yang datang kemudian, dia kena cari dinding ataupun tiang. Kalau katalah tak ada tiang dan dinding, tiang sudah penuh, dinding pun sudah penuh, maka jadikanlah orang yang di hadapan kita tu sebagai sutrah, maknanya jemaah lain. Kita datang kemudian, katalah kita duduk pada saf yang ketiga ataupun saf yang keempat, jemaah yang duduk pada saf yang ketiga tu, kita niatkan dia tu sebagai sutrah kita.
Kalau ada jemaah di hadapan kita. Jemaah di hadapan kita tu dia sedang duduk misalnya. Jadi kita nak solat, kita niatkan dia tu sebagai sutrah kita. Kalau tak ada tiang ataupun dinding ataupun tiang tu dah penuh. Jadi kena niatkan orang yang berada di hadapan kita tu sebagai sutrah supaya kita mendapat pahala dan mengikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata Imam Al-Ghazali, dan jangan engkau duduk, yakni dalam masjid, kecuali setelah engkau kerjakan sembahyang sunat tahiyatul masjid. Jadi yang maknanya jangan datang masuk ke dalam masjid dengan tidak mengerjakan solat sunat tahiyatul masjid. Ambil peluang bila dah masuk dalam masjid, jangan terus-terus duduk, melainkan solat terlebih dahulu sunat tahiyatul masjid. Sunat tahiyatul masjid, kerana solat sunat tahiyatul masjid dah tak boleh qada. Bila dah luput masa dia, tempoh dia, ataupun sudah luput fadilat dia, maka tak boleh qada lagi sunat tahiyatul masjid. Jadi bila masuk-masuk tu terus solat. Jangan nak bersembang ke nak buat perkara-perkara lain. Masuk masjid, sunat solat sunat terlebih dahulu, kemudian nak buat perkara lain tu buatlah. Sunat tahiyatul masjid terlebih dahulu. Supaya apa? Supaya tidak luput fadilat sunat tahiyatul masjid. Jadi kalau masuk masjid buat benda lain dulu dalam tempoh masa yang lama, maka dah tak boleh buat lagi tahiyatul masjid tu, dah luput fadilat. Kalau buat pun jadi sunat biasa, jadi sunat lain lah, tak jadi lagi sunat tahiyatul masjid. Kerana apa? Dah luput fadilat dia. Kecuali kalau misal kata dia masuk tu, dia nak sembahyang di mihrab, dia niat nak sembahyang dekat mihrab, ataupun dia niat nak sembahyang dekat mimbar. Perjalanan dia daripada masuk pintu masjid nak pergi mihrab ataupun mimbar tu, contohnya Masjidil Haram, jauh, ataupun Masjid Nabawi, jauh. Perjalanan dia yang jauh tu tidak meluputkan fadilat tahiyatul masjid, kerana dia niat daripada awal nak pergi sembahyang kat situ, nak sembahyang sunat tahiyatul masjid di situ. Tapi kalau dia tak niat nak sembahyang kat situ, maka perjalanan tempoh masa yang lama tu meluputkan fadilat tahiyatul masjid. Oleh sebab tu kalau kita masuk masjid, kita solat dulu tahiyatul masjid. Solat terlebih dahulu tahiyatul masjid. Kemudian kalau ada hajat lain, nak buat perkara lain, nak buatlah setelah daripada itu. Dan kalau kata luput tahiyatul masjid kerana kesuntukan masa, datang dah lewat, bila dah datang lewat, dah tak sempat nak buat tahiyatul masjid. Kerana apa? Kerana bila dah dekat nak iqamat, maka apa yang perlu kita buat? Kita ganti tahiyatul masjid tu dengan bacaan Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar sebanyak 4 kali. Yang tu dah disebut dah sebelum ni. Sebanyak 4 kali ataupun 3 kali sebagai ganti tahiyatul masjid yang tak sempat nak dibuat tu. Sebab apa? Sebab tahiyatul masjid tak boleh qada. Bila tak boleh qada, ganti dengan tasbih tadi tu. Sebanyak 4 kali sebagai ganti dia. Okey, jelas. Jadi kalau kita tak dapat tahiyatul masjid, jangan risau, kerana boleh ganti dengan bacaan tasbih tadi. Ataupun kita masuk masjid, dah masuk masjid, tak sempat nak tahiyatul masjid, terus solat sunat qabliyah masjid, qabliyah fardu. Jadi qabliyah fardu tu pun dah boleh jadi tahiyatul masjid. Boleh jadi tahiyatul masjid. Maksudnya memadailah dengan qabliyah masjid itu. Dan yang lebih baik adalah engkau kerjakan sembahyang tahiyatul masjid itu 4 rakaat. Yang biasa dibuat ialah 2 rakaat ini. Tapi kata Imam Ghazali di sini, yang lebih baiknya tahiyatul masjid itu dibuat sebanyak 4 rakaat, 4 rakaatin, sebanyak 4 rakaat. Buat tahiyatul masjid sebanyak 4 rakaat. Jadi nak buat 4 ni kena datang awal. Kalau datang lewat, cukup 2 rakaat saja.
Jadi datang awal boleh dan dapat buat 4 rakaat tahiyatul masjid. Jadi kalau zuhur masuk 12.43 misalnya, datanglah pukul 12 misalnya, pukul 12. Jadi sempatlah nak buat 4 rakaat tu, 4 rakaat tahiyatul masjid. Panjang masa lagi. Dan engkau baca pada setiap rakaat setelah suratul Fatihah, yakni anjuran. Setelah mana selesai baca suratul Fatihah pada rakaat yang pertama, hendaklah dibacakan suratul Al-Ikhlas 50 kali. Baca suratul Ikhlas sebanyak 50 kali, iaitu pada rakaat pertama ba'dal Fatihah, selepas daripada Fatihah. Kerana disebutkan di dalam sebuah hadis bahawa siapa yang mengerjakan yang demikian itu, maknanya siapa yang lepas daripada Fatihah rakaat pertama tahiyatul masjid dia baca Al-Ikhlas 50 kali, maka ia tidak mati kecuali setelah ia melihat akan tempat yang disediakan baginya di dalam syurga, atau orang lain melihat akan tempat yang disediakan baginya itu. Ini kelebihan orang yang sembahyang sunat tahiyatul masjid 4 rakaat. Setiap rakaat itu, setiap rakaat, bukan pada hanya rakaat pertama, setiap rakaat daripada 4 rakaat tu selepas pada Fatihah, dia baca Al-Ikhlas 50 kali. Maknanya 4 rakaat jadi berapa? Jadi 200 kali lah. 200 kali suratul Al-Ikhlas. Baik, ada nota kat bawah tu ditulis hadis riwayat Ad-Darulqutni, hadis riwayat Imam Darulqutni dalam Qaraib Malik, dan beliau berkata bahawa hadis ini tidak sahih. Yang ini kata dalam kitab Qaraib Malik. Tapi Imam Ghazali bawa juga hadis ini boleh jadi ada syawahid yang lain. Boleh jadi ada syawahid yang lain. Kita tak boleh nak ada sangka buruk mengatakan Imam Ghazali sengaja bawa hadis yang tak sahih. Melainkan kita sandarkan sangka baiknya boleh jadi ada syawahid yang lain ataupun ada sandaran yang lain. Kenapa? Kerana Imam Ghazali ni ulama Hujatul Islam. Kita tak kata Imam Ghazali maksum, tapi maknanya boleh jadi ada apa nama ni, sandaran-sandaran yang lain. Cuma nota Abu Syekh Fahmi Zamzam tulis di sini bahawa hadis ini tidak sahih. Tak sahih, boleh jadi dhaif dan sebagainya lah. Dan jangan engkau tinggalkan sembahyang sunat tahiyatul masjid ini walaupun imam sedang membaca khutbah. Jangan tinggal tahiyatul masjid ini walaupun imam sedang membaca khutbah. Walaupun imam sedang berada di atas mimbar sedang membaca khutbah, tetap juga solat sunat tahiyatul masjid. Cumanya sembahyang itu diringkaskan. Dia bergantung kepada khutbah itulah. Kalau khutbah tu khutbah yang awal, masih pada khutbah yang pertama, maksudnya dia boleh buat dengan selesa lah 2 rakaat tu ataupun 4 rakaat tu. Tapi kalau khatib dah baca khutbah yang kedua, maksudnya dah lepas khutbah kedua tu dah nak solat Jumaat, maka ketika itu dia buat hanya yang wajib saja. Buat yang wajib saja, yang sunat tu ditinggalkan. Solat sunat tahiyatul masjid juga, cuma buat yang wajib saja, yang sunat ditinggalkan. Maksudnya di sini apa? Bergantung kepada keadaan. Kita datang tu keadaannya macam mana? Khatib pada khutbah yang pertama ataupun khutbah yang kedua. Tengok pada keadaan. Tapi seboleh-bolehnya jangan tinggal tahiyatul masjid. Tapi kalau dah tak ada ruang nak buat tahiyatul masjid tu, baca tasbih tadi. Baca tasbih tadi. Kerana adalah dalam satu riwayat bila seorang sahabat datang
ketika mana Nabi sedang berkhutbah, sahabat tu terus duduk. Sebab dia tengok Nabi baca khutbah di atas mimbar, dia terus duduk, dia tak sembahyang tahiyatul masjid. Maka Nabi kata berdiri, solat 2 rakaat. Nabi suruh sahabat yang datang lewat tu untuk berdiri untuk solat sunat tahiyatul masjid 2 rakaat. Di sini menunjukkan apa? Menunjukkan kepada galakan ataupun saranan yang berat untuk tidak meninggalkan tahiyatul masjid walaupun ketika mana imam sedang membaca khutbah. Jelas Dan disunatkan pula engkau sembahyang 4 rakaat. Maknanya selepas tahiyatul masjid itu, yang 4 rakaat itu, yang ini sekiranya datang awal. Kemudian setelah pada itu sembahyang pula 4 rakaat. 4 rakaat selepas daripada tahiyatul masjid yang 4 rakaat itu. Sembahyang 4 rakaat yang setelah itu dinamakan apa? Sembahyang sunat mutlak. Sembahyang sunat mutlak. Sembahyang sunat mutlak ni saya dah jelaskan dahulu. Solat sunat mutlak ni dia tak ada jumlah-jumlah yang tertentu. Berapa saja yang kita nak buat, boleh. Maknanya jumlah tu boleh pergi sampai berapa saja yang kita mampu buat. Paling kurang 2 lah. Paling kurang 2 rakaat. Paling banyak berapa yang kita mampu buat. Kalau sembahyang-sembahyang lain, dia ada jumlah-jumlah tertentu yang tak boleh melebihi jumlah tu. Kan? Contohnya witir 11 je. Kurang tak apa. Lebih daripada 11, tu tak ada orang kata apa sandaran dia. Sembahyang apa? Duha paling banyak ada riwayat mengatakan 12. Yang biasa dibuat apa sampai 8 lah. Yang paling sedikit adalah 2. Tak ada buat duha sampai 20. Tak. Yang tu tidak ada. Solat sunat apa nama? Awabin antara maghrib dengan isyak paling banyak 20 rakaat. Paling sedikit 2 rakaat. Nak buat sampai 40 tak boleh. Tak ada sandaran. Tapi solat sunat mutlak ni berapa saja boleh dibuat. Paling 2 rakaat. Dan dia istimewa pula, boleh tambah, boleh kurang. Itu dah dijelaskan sebelum ni. Jadi saya tak ulang lagi lah penjelasan tu. Baik, lepas tu sembahyang lagi solat sunat mutlak, yakni solat sunat mutlak 4 rakaat. Dan engkau baca pada rakaat yang pertama akan surah Al-An'am. Ni kalau hafal. Kalau hafal boleh baca Al-An'am. Dan pada rakaat yang kedua suratul Kahfi. Ni semua panjang-panjang ni. Orang yang hafizul Quran bolehlah baca. Orang yang tak hafal macam kita ni, baca kena cari surah lain lah. Kena cari surah lain yang pendek-pendek. Dah rakaat pertama Al-An'am. Ada berapa ayat tu? Kemudian Al-Kahfi lagi. Kemudian pada rakaat yang ketiga surah Taha. Rakaat ketiga surah Taha. Kemudian pada rakaat keempat surah Yasin. Ambil lah. Semua yang panjang-panjang. Kan? Ini apa? Ini galakan. Jadi kita kena letak pada diri kita azam untuk usaha untuk buat. Mana tahu mudah-mudahan satu ketika tercapai walaupun sekali je dapat buat. Dah, alhamdulillah. Ni semua surah yang panjang-panjang. Jadi kalau datang awal memang boleh buat lah. Boleh buat. Kemudian ada pilihan yang lain. Kalau tak mampu baca surah-surah yang disebutkan tadi, dan jikalau engkau tidak mampu membaca surah-surah ini, yakni surah-surah yang disebutkan tadi itulah, surah Al-An'am, Kahfi, surah Taha dan juga Yasin ini, maka hendaklah engkau gantikan dengan surah Yasin juga. Kemudian surah Ad-Dukhan, surah As-Sajdah dan juga surah Al-Mulk. Pun panjang juga, yang dibagi pilihan pun panjang juga. Panjang bagi orang yang tak mampulah. Orang yang mampu, insya-Allah pada dia tak ada masalah. Terutama orang yang hafal lah. Dan jangan engkau tinggalkan membaca surah-surah ini pada malam Jumaat, maka kelebihannya sangat banyak. Tengok maksudnya di sini, kalau kita tak dapat nak buat bacaan-bacaan solat ini, bacaan-bacaan surah ini dalam sembahyang sunat mutlak ni, maka kita ganti dengan baca di luar daripada sembahyang, terutamanya pada malam Jumaat. Oleh sebab itulah jangan duk gaduh-gaduh malam Jumaat nak baca Yasin ke Kahfi. Bukan Yasin Kahfi saja.
Dukhan, Sajadah Al-Mulk pun boleh baca. Macam-macam surah lagi boleh baca pada malam Jumaat ataupun siang hari Jumaat. Cuma yang ulama pilih Yasin tu untuk memudahkan orang awam. Dalilnya ada beberapa surah yang digalakkan dalam hadis baca pada malam Jumaat ataupun siang hari Jumaat. Cuma ulama di tempat kita di Nusantara ni khususnya dipilihlah Yasin untuk baca pada malam Jumaat untuk memudahkan orang awam, sebenarnya memudahkan orang awam. Jadi maknanya daripada Yasin, Ad-Dukhan, As-Sajadah, Al-Mulk, kemudian Al-Kahfi tu. Di antara surah-surah tu agak-agak mana yang maknanya mampu dibuat oleh orang awam, iaitu surah Yasin. Dipilih surah Yasin. Lagipun Yasin disebut sebagai jantung Al-Quran. Bukan kata surah yang lain tu tak bagus, cuma tak mampu nak dibuat, nak buat semua tak mampu. Maka jangan tinggal semua. Kaedah dia, kalau tak mampu nak buat semua, jangan tinggal semua. Pilihlah yang mana kita mampu buat, iaitu dipilih Yasin. Itu sejarah dia, dipilih Yasin. Maka dibacalah Yasin pada tiap-tiap malam Jumaat. Kan? Sekarang ni dah ada tempat-tempat tertentu dia buat begini. Yasin baca malam Jumaat, Al-Kahfi dia baca siang hari Jumaat, iaitu lepas daripada subuh, sebelum khatib naik ke mimbar. Kerana ada hadis menyebutkan siapa baca Al-Kahfi pada siang hari Jumaat sebelum khatib naik ke mimbar, adalah ganjaran-ganjaran dia sekian-sekian, disebut dalam hadis. Jadi kalau orang yang buat macam ni, dia bijaklah. Dia tidak mengabaikan Yasin malam Jumaat tu, kemudian sebaliknya pada siang hari Jumaat ditambah dengan bacaan surah Al-Kahfi. Itu bijak. Ini bijak. Dia tak perlu nak ganti Yasin malam Jumaat, kita tak payah baca lah, kita tukar pada Al-Kahfi pula. Itu tak cerdik. Satu apa? Nak baca Al-Kahfi tu, nak mula perkara yang baru susah. Benda baru, nak mula baru, nak baca. Kemudian surah Al-Kahfi ni ayat-ayat dia agak susah sikit. Susah sikit. Kemudian tempoh masa dia antara maghrib dengan isyak ni tak sempat lah. Bahawa itu tak sempat. Kalau Yasin tu kita sempat. Yasin tu baca Yasin sempat dengan tahlil lagi. Betul kan? Sempat. Dia ruang masa antara maghrib dengan isyak tu sesuai lah Yasin. Jadi Al-Kahfi tu kita baca siang, iaitu lepas pada subuh. Lepas kuliah kita kan. Lepas kuliah sebelum nak duha tu, kita baca Al-Kahfi. Tak sampai pun sebelum khatib naik ke mimbar dah selesai baca Al-Kahfi tu. Jadi baca pada siang hari Jumaat. Ganjaran dia sama. Sandarannya dalam hadis sama juga. Jadi maknanya kena pilih waktu yang sesuai. Jadi maknanya Yasin baca antara maghrib dengan isyak, surah Al-Mulk baca lepas isyak, kan? Lepas isyak baca baca surah Al-Mulk. As-Sajadah tu baca pada solat subuh kan? Solat subuh. Jadi Al-Kahfi lepas daripada solat subuh tu. Ataupun lepas daripada kuliah subuh. Sebelum duha tu. Sempat. Insya-Allah saya sempat. Jadi jangan ditinggalkan surah-surah ini kerana kelebihannya sangat banyak. Jadi kalau tak mampu nak buat semua surah-surah ni, paling-paling pilihlah surah yang kita dah biasa buat, dah istiqamah, iaitu surah Yasin. Jangan ditinggalkan. Jangan ditinggalkan. Kerana banyak kelebihan, khususnya kalau orang yang baca Yasin ni banyak kelebihan dia. Antara kelebihannya ialah kalau orang yang mempunyai hajat, yang ni sangat mujarab. Sangat mujarab. Orang yang ada hajat, hendaklah dia baca Yasin tu paling-paling sehari 2 kali. Malam sekali, siang sekali. Hari-hari sampailah hajat dia termakbul, insya-Allah. Ataupun kalau dia tak larat nak buat sehari 2 kali, dia baca sehari sekali pun dah memadai. Saya pernah cuba, ada hajat yang besar. Hajat tu kalau ikutnya susahlah. Adat katanya payahlah nak capai. Tapi kita baca juga Yasin tu sehari 2 kali. Malam sekali, siang sekali, sampailah hajat tu termakbul. Alhamdulillah akhirnya termakbul. Jadi kalau siapa ada hajat, boleh cuba. Itu kena hari-hari, bukan seminggu sekali. Yang kita duk buat ni seminggu sekali. Yang ni hari-hari.
Dan sesiapa yang tidak mampu membaca surah ini, jadi kalau siapa yang tak mampu nak baca surah-surah yang panjang ini, kata Imam Ghazali, maka hendaklah ia menggantikannya. Ada gantinya. Iaitu apa? Menggantikannya dengan memperbanyakkan membaca surah Al-Ikhlas. Ganti dia dengan banyakkan membaca surah Al-Ikhlas. Kerana 3 kali surah Al-Ikhlas tu fadilat dia sama kita baca Al-Quran 30 juzuk. Jadi perbanyakkanlah membaca surah Al-Ikhlas. Kalau orang tak mampu nak baca surah-surah yang panjang-panjang tadi, terutamanya kalau ada orang yang tak pandai lagi nak baca surah yang panjang-panjang tu, yang dia pandai baca surah Al-Ikhlas misalnya, jadi dia banyakkanlah baca surah Al-Ikhlas tu, khususnya pada hari Jumaat. Banyakkan baca surah Al-Ikhlas tu. Dan memperbanyakkan juga mengucap selawat ke atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini hari Jumaat khususnya, perbanyakkanlah selawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan selawat ni sekadar 10 saja. Biar lebih. Paling-paling istiqamahlah sehari 100 kali. Kemudian hari Jumaat tu lebihkan sikit, 300 kali. Hari Jumaat ni dia kena lebih sikit daripada hari-hari yang lain. Hari-hari yang lain paling-paling 100 lah. Paling-paling 100. Kalau tak mampu nak buat sekaligus, buat setiap kali solat fardu, letaklah berapa jumlah dia mampu. 20 katakan. Setiap kali solat fardu 20. 5 waktu dah 100. Kan? Jadi maknanya letak macam tu. Kalau tak mampu nak buat sekaligus. Lepas tu boleh pilih lafaz-lafaz yang mana yang kita mampu buat. Lafaz lawak yang panjang ke, yang pendek ke, ataupun yang paling pendek. Pilihlah yang mana mampu nak dibuat. Selawat tu banyak. Selawat yang warid daripada Nabi ataupun selawat yang disusun oleh ulama sendiri ada banyak. Jadi pilihlah selawat yang mana sesuai. Selawat yang pendek, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, itu paling pendek lah. Ataupun selawat Jibril sallallahu alaihi Muhammad, ataupun selawat ummi ke, selawat apa syifa ke, selawat tafrijiyah ke, selawat nariyah ke, selawat ni banyak. Boleh pilih mana-mana yang sesuai, yang mampu dibuat. Yang penting adalah berselawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang yang berselawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ni, malaikat akan ambil selawat dia, pergi jumpa Nabi di makam Nabi SAW. Kemudian malaikat akan persembahkan selawat tu dengan menyebut nama orang yang berselawat kepada baginda Nabi SAW. Ada malaikat yang dia berjalan di muka bumi ni, dia berkeliling di muka bumi ni, dia tengok siapa yang banyak berselawat dengan Nabi SAW, dia akan bawa selawat tu dan dia akan persembahkan kepada baginda Nabi SAW. Kemudian dia akan sebut si fulan bin si fulan, si fulanah binti fulan, berselawat kepada engkau, ya Rasulullah. Maka Rasulullah akan kenal lah orang-orang yang banyak berselawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Antaranya hadis yang lain menyebutkan sesiapa yang sedikit ataupun tak berselawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ni dikira orang yang bakil, orang yang kedekut. Jadi orang yang kedekut ni dia tak akan dapat syafaatul uzma baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam di akhirat nanti. Jadi perbanyakkanlah berselawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan amalan yang paling mudah sekali nak dibuat berbanding amalan-amalan yang lain, amalan sunat adalah selawat. Selawatlah yang paling mudah sekali nak dibuat. Itu pun ramai yang tak buat. Bukan tak mampu, tak buat. Mampu kalau dibuat mampu, cuma tak buat. Malas. Jadi jangan malas. Perbanyakkanlah berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Insya-Allah apa saja yang kita nak buat, apa saja ibadah yang kita nak buat, apa amalan yang kita nak buat akan dipermudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Urusan dunia kita, urusan akhirat kita akan dipermudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan disebutkan sesiapa yang bila dia nak baca doa, dia tidak diawali dengan selawat, kemudian dia tak ditutup dengan selawat, maka doa dia tu terhijab, doa tu tak terangkat naik ke langit, tergantung. Maka dia duk fikir, kenapalah doa dia tak mustajab? Mana nak mustajab? Selawat pun tidak. Ketika mana berdoa, maka doa tu tergantung. Jadi kena berselawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Dia kena perbanyakkan selawat. Kemudian dan apabila imam telah keluar, yakni naik ke atas mimbar. Kita dah sebutkanlah sebelum ni. Saya dah sebutkan sebelum ni, bila imam pada Jumaat disunatkan datang lewat sikit. Imam pada Jumaat disunatkan datang lewat, jangan datang awal. Kalau datang awal nanti bila duduk di depan mimbar, malaikat dah tutup buku catatan. Siapa-siapa makmum yang datang kemudian dah tak dapat ganjaran pahala yang kita dah sebutkan sebelum ni. 6 tempoh masa tu dapat apa, unta ke, dapat lembu ke dan sebagainya, pahala korbankan unta, lembu dan sebagainya, tu dah disebutkan sebelum ni. Jadi imam sunat pada Jumaat tu datang lewat sedikit. Bila imam datang, disunatkan imam bila datang masuk masjid dia bagi salam. Sunat 3 kali dia bagi salam. Ketika mana masuk masjid sekali, kemudian bila dia nak naik ke atas mimbar, dia menghadap ke arah jemaah, dia bagi salam kali yang kedua. Kemudian bila dia naik ke atas mimbar, dia bagi lagi salam yang kali yang ketiga. Itu sunat. Dan apabila imam telah keluar, yakni naik ke atas mimbar, maka putuskanlah segala doa dan perkataan. Jadi bila imam dah naik ke atas mimbar, pada ketika itu jangan lagi nak berdoa ke, nak berzikir ke, nak baca Quran ke, nak solat, kecuali solat lah. Apa-apa perkataan yang lain tu diputuskan, maknanya dihentikan. Kerana apa? Kerana nak memberi perhatian kepada khutbah. Dan hendaklah engkau memberi perhatianmu sepenuhnya untuk menjawab azan, utamanya jawab azan. Setelah itu dengarlah khutbah dengan penuh perhatian. Dan saya nak sebut juga tentang hari Jumaat ni, kerana ni berlaku pada tempat lain. Bila kita dah kita dah dengar, kita dah jadi tanggungjawablah, kita nak kena tegur. Khususnya Bilal bila nak nak sebut ni, kena sebut biar jelas. Kadang-kadang kita dengar imam Bilal sebut apa? Khatib. Ketika mana khatib baca khutbah, bukan khatib, khatib. Kena sebut dengan jelas. Kadang-kadang Bilal ni kadang-kadang orang yang baca khutbah pun ada juga. Kadang-kadang dia selawat dengan salam ni dia sama. Patutnya selawat dan salam. Dia short tu kan. Ataupun kadang-kadang dia menyebut Muhammad dikutuk dengan ha simpul, bukan dengan ha. Itu kena inilah, kena ambil perhatian. Kena ambil perhatian. Nampak macam kecil, tapi sebenarnya tu memberi impact, memberi kesan kepada amalan kita lah. Sama aja juga dengan ketika mana baca doa kunut pada waktu subuh. Ada yang baca Allahumma hdini fi man hadait, dia panjang. Patutnya Allahumma hdini fi man hadait, kan? Dia panjang. Allahumma hdini fi man hadait. Hari Jumaat selalu kita dengar lah, sebab dibaca kunut tu pada rakaat yang terakhir. Jadi dia baca Allahumma hdini fi man hadait. Jadi itu salah. Kena ambil perhatian lah. Dan lain-lain lah, banyak lagi. Dan setelah itu dengarlah khutbah dengan penuh perhatian. Kemudian dengarlah khutbah dengan perhatian. Jangan pula nak main handphone, nak jawab mesej, nak jawab chat. Ini masalah. Bukan kata khutbah, kuliah pun sama juga. Jangan buat benda lain. Tu dikira tidak beradab ketika mana majlis ilmu ataupun ketika mana kita dengar khutbah. Hatta ketika mana kita dengar khutbah, kita bertasbih pun dilarang. Sama juga dalam majlis ilmu. Kalau pegang tasbih, bertasbih pun dilarang, apatah lagi pegang handphone, main mesej. Lagilah tu dikira buruk adab. Jadi kalau nak main tu jangan duduk dalam majlis, ataupun jangan ketika mana khutbah. Buat pada waktu lain. Jadi yang teguran ni kita kena bagi tahu walaupun pahit. Qulil haq walau kana murran. Sebab kalau tak ditegur, dia akan jadi lazim. Kadang-kadang kita tengah khutbah baca surah Khabar,
Baca surah Khabar. Carilah masa lain baca surah Khabar. Ada yang main game, tak tahulah. Ada yang main game dan macam-macam lah yang kita nampak. Ini masalah umat sekarang. Ini puncanya adalah apa? Puncanya adalah jahil. Malah nak duduk majlis ilmu, malah nak dengar pengajian. Itulah punca dia. Tak ada punca lain. Baik yang dewasa ataupun yang muda-muda sama saja. Dah masuk waktu jadi kita berhenti dulu di sini. InsyaAllah nanti kita sambung tentang hadis Nabi SAW dan juga yang seterusnya lah. Jadi yang baik tu daripada Allah SWT, yang lemah dan kurang tu daripada diri saya sendiri. Mohon maaf salah silap dan sebagainya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan dapat kita ambil pengajaran dan ambil iktibar supaya dapat kita membetulkan amalan kita. Kerana amalan kita inilah yang akan jadi bekalan kita di akhirat nanti. Kalau kita tak perbetulkan, maka amalan kita tu akan menjadi sia-sia. Kerana kita dah tak boleh balik lagi ke dunia lagi untuk buat amalan. Jadi kita jangan sia-siakan peluang yang Allah Taala berikan. Jadi wallahu a'lamu bissawab wa ilaihi marji'u wal ma'ab wa billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.